Hi everyone, I'm Nico Hai Alino semua, from Gaia nama Asia saya Pacific. Miko Alino dari Today I'll be GEIA talking about Asia zero Pasifik. waste cities, Hari ini saya akan particularly bercakap tentang bandar different sisa sifar dan experiences of terutamanya pengalaman cities and communities bandar-bandar dan across the komuniti-komuniti Southeast di Asia seluruh sub-region. subwilayah Asia Tenggara. And last Tahun year, lepas, Gaia published GAIA telah menerbitkan several beberapa cases kes documenting mendokumentkan pengalaman zero dalam waste bandar-bandar experiences sisa in sifar di cities in Malaysia, Malaysia, the Philippines, Filipina, Japan, Jepun, South Korea Korea, Selatan, India, India dan and Indonesia. Indonesia. And Daripada from these pengalaman ini, experiences, we found kami 6 menemui 6 common faktor elements. umum. First, Pertama, zero program waste sisa programs sifar yang mempromosikan sistem promote terpancar. decentralized systems. So this means Ini bermakna waste is sisa being sorted, diasingkan di at the peringkat isi household rumah. level. So they need, by Ini sorting at the memudahkan household pemungut level, dan pekerja sisa easier untuk for mengendalikan collectors and waste sisa workers sewaktu to, sisa dibawakan ke tempat handle pemindahan waste when they atau bring it to kemudahan transfer pemulihan stations bahan. or material recovery facilities. Centralized Sistem systems terpancar also have juga higher mempunyai recovery kadar rates pemulihan yang because tinggi kerana recyclables sisa and, yang boleh dikitar semula and dan organik waste are diproses di being processed di dalam bandar-bandar in, berdekatan dengan inside komuniti-komuniti cities or dan close tidak to, lagi dibawa ke tempat communities, pembuangan and sampah dan they're no longer kemudahan brought pelupusan to lain. landfills and other disposal facilities. Number 2, Kedua, program ini these menyokong programs support langkah-langkah policy dasar. measures. First, we Pertama, have kami mempunyai cara ways untuk to improve menambah waste baik pengurusan management. sisa. There are additional Terdapat investments pelaburan on tambahan collection dalam kapasiti pengumpulan infrastruktur and dan additional sumber tambahan dan resources or budgets atau for belanjawan manpower. untuk tenaga kerja. Of course, there are Terdapat also juga peraturan yang regulations menyasarkan that untuk aim mengurangkan to penggunaan reduce tunggal or plastik. regulate single-use plastic, and it's quite fortunate Agak that bernasib a lot of baik cities kerana of late, banyak in bandar-bandar Southeast di Asia Tenggara are mengamalkan already perkara practicing ini. this. For example, Contohnya di even Jakarta, though there's a walaupun pandemic, wujudnya we were wabak, able to mereka mampu menguatkuasakan enforce larangan a penggunaan beg ban plastik. on plastic bags. And hopefully, Semoga other bahan-bahan materials lain can juga be boleh also dihentikan juga phased di out ibu as well kota in dan juga yang that lain. capital as well as in other key cities. Number 3, Ketiga, program sisa zero waste sifar programs adalah are dikuasakan people-powered oleh and rakyat dan community-centered, berpusatkan and komuniti. observe this Kami when we do memerhatikan perkara ini consultation, semasa kami melakukan work kerja or perundingan dan meetings. mesyuarat di In Filipina the Philippines, for contohnya. example, there's a Terdapat national undang-undang law that nasional yang mandates memberi local governments mandat to form kepada kerajaan tempatan untuk multi-sector membentuk waste komuniti management pengurusan committees, sisa pelbagai and sektor these dan committees are komiti ini composed terdiri of daripada business pemilik owners, of perniagaan, schools, sekolah educators, dan tenaga youth pengajar, groups, kumpulan neighborhood belia, associations, and persatuan kejiranan by dan dengan involving melibatkan these pelbagai different pemegang stakeholders, we kepentingan. create a stronger Anda ownership mencipta and pemilikan dan commitment komitmen yang and lebih kukuh dan a satu better perancangan designed pengurusan sisa waste yang dirancang management dengan lebih plan. baik. Fourth, Keempat, sisa zero sifar waste memberi peluang pendapatan encourages kepada pekerja livelihood dan opportunities for pemungut. waste workers and pickers. Decentralized Sistem systems terpancar memerlukan require a lebih lot of ramai tenaga manpower kerja to untuk implement melaksanakan door-to-door pengumpulan collection, and dan that itu means bermakna getting more people mengajak lebih ramai orang untuk to melakukan do skim this ini. scheme. And for Untuk pickers, on the pemungut other pula, hand, we mereka have mempunyai akses to kepada higher bahan quality yang material berkualiti because kerana sisa yang diasingkan sorted ini waste in a way mempunyai has less pencemaran yang lebih contamination kurang from berbanding organic dengan waste, sisa for example. organik sebagai If contoh. they have cleaner Jadi material, then sekiranya they can mereka mempunyai bahan in a lebih way sell bersih, this maka mereka boleh menjual recyclable sisa waste sekitar at a much semula higher ini price. dengan harga yang jauh lebih tinggi. Number 5, Kelima, zero waste programs are program cost sisa efficient. sifar ini menjimatkan If kos. you're able to Jika capture anda boleh memperoleh bahan recyclables kitar and semula dan organic sisa waste organik di at sumber source or process them atau memprosesnya di kemudahan pemulihan bahan dalam pasaran kitar semula atau kemudahan pengkomposan. Jadi anda boleh mengurangkan sisa dengan pecahan kecil. Pecahan sisa ini kadangkala dipanggil sisa buangan. Itu merupakan satu-satunya bahan yang anda bawa ke tempat pembuangan.
Dengan meletakkan bahan yang dapat dipulihkan ini kembali ke sistem, anda dapat mengurangkan kos pengangkutan dan kos tempat pembuangan. Akhir sekali, sisa sifar tidak diselaraskan dengan pembakar atau teknologi sisa kepada tenaga. Mesin pembakar ini hanya menghalang bandar-bandar daripada memperkenalkan gitar semula atau langkah-langkah pengurangan kerana mesin-mesin ini mempunyai bahan banyak, stok suapan yang banyak untuk berjalan dengan cekap. Jadi, ia perlu membakar lebih banyak sisa. Kadang-kala dalam tempoh 25 hingga 30 tahun. Menjalankan mesin ini dalam jangka masa yang lama dan kadang-kala boleh menghilangkan semangat mereka daripada memperkenalkan larangan plastik atau melakukan inisiatif gitar semula ke komuniti mereka. Untuk maklumat lebih lanjut atau contoh, saya menggalakkan anda untuk melihat panduan yang menunjukkan daripada GAIA dan sisa sifar Eropah. Terdapat 2 rancangan induk tersedia di dalam talian. Anda boleh melihatnya antara sesi. Walaupun ia berdasarkan pengalaman di Amerika dan Eropah, terdapat banyak pengajaran yang boleh digunakan di situasi kita di Asia Tenggara. Ini merupakan tayangan semula apa yang anda telah melihat sebelum ini. Gambaran visual bandar sisa sifar. Jadi, kami cuba untuk mempromosikan peredaran di sini. Dan anda mempunyai sistem yang mana sisa diasingkan dan anda mempunyai sisa yang boleh digitar semula dan sisa makanan untuk dikembalikan ke sistem untuk pasaran. Gitar semula untuk kemudahan pengkomposan, maka dengan mempunyai infrastruktur tersebut, anda tidak perlu untuk membawa sisa ke tapak pelupusan untuk pembuangan sampah. Untuk jenis sisa yang lain, sisa buangan secara lalainya akan dihantar ke tempat pembuangan sampah. By default, they're destined for landfills, but tetapi, di bandar mereka juga memulakan inisiatif atau penyelidikan untuk mengurangkan bahan ini. Reduce this material, then they can invest in research on ways untuk reka semula products or atau mengenakan larangan pada penggunaan plastik tunggal atau mempromosikan atau menyediakan insentif untuk model perniagaan yang mempunyai sistem penghantaran alternatif. Tinjauan lain. Jadi, ini adalah hierarki sisa sifar. Dalam gambar rajah ini atau segitiga terbalik, objektif adalah untuk mengurangkan jumlah sisa yang kita bawa ke tahap bawah hierarki, terutamanya pada tahap 6 dan 7. Terdapat di pertengahan di nombor 4, jadi sebanyak mungkin kami cuba untuk melaburkan lebih banyak sumber ke dalam tahap 1 ke 4. Dengan cara ini, kami cuba untuk menetapkan kadar bumbung yang ideal. Untuk perkara ini, sebelum kami perlu untuk melupuskan sisa buangan di tempat pembuangan sampah atau tempat pembakaran. Kemudian, bandar atau kerajaan tempatan juga digalakkan untuk melaburkan lebih banyak masa dan tenaga dalam langkah 1 ke 3. Melihat kembali pada gambaran visual sisa sifar, kami cuba untuk mengembalikan lebih banyak bahan ke dalam sistem bahan supaya orang ramai masih dapat menggunakannya semula. Dalam perniagaan dan aplikasi yang lain,
Di sini merupakan contoh bagaimana sisa sifar disepadukan di bandar. Dalam program pengurusan sisa, San Fernando merupakan bandar yang terletak di wilayah Pampanga di Filipina. Filipina mempunyai undang-undang yang dipanggil Akta Pengurusan Sisa Pepejal Ekologi. Ia memerlukan bandar dan majlis perbandaran untuk mengasingkan sisa mereka di sumber. Ia masih dalam proses. Banyak bandar masih berusaha untuk melaksanakannya. Tetapi San Fernando menunjukkan bahawa ianya boleh dilaksanakan. Di sini memaparkan prestasi San Fernando berkenaan kadar kita semula mereka. Mereka bermula pada tahun 2011 dengan 7%. Ini bermakna mereka hanya dapat memulihkan 7% daripada sisa majlis perbandaran melalui kitar semula dan pengkomposan, dan yang selebihnya dihantar ke tempat pembuangan sampah. Pada ketika itu, mereka membelanjakan 1.4 juta US dollar untuk mengangkut sisa ke tempat pembuangan sampah. Syukurlah mereka memulakan perkongsian ini dengan NGO yang dipanggil Mother Earth Foundation pada tahun 2013. Dari situ, mereka dapat meningkatkan kadar kita semula 81%. Dan disebabkan itu, mereka berjaya mengurangkan perbelanjaan pengumpulan sisa ke 677,000 US dollar. Kita dapat melihat simpanan berbanding dengan angka pada tahun 2011. Mereka dapat memperuntukkan wang tersebut kepada perkhidmatan sosial yang lain di bandar tersebut. Ini merupakan asal program daripada Mother Earth Foundation. Kami namakan 10 langkah untuk mewujudkan program sisa sifar dalam komuniti. Ini merupakan model yang mereka berikan kepada rakan kongsi bandar supaya memudahkan mereka untuk menyepadukan sisa sifar ke dalam rancangan pengurusan sisa mereka sendiri. Langkah pertama melibatkan pemprofilan hijau jadi penyelidikan asas seperti kaji selidik, temu ramah dengan ketua komuniti dan audit sisa. If you're familiar with doing waste audits, so they do the waste audits here. So this step involves semua data yang mereka perlukan untuk memaklumkan pemegang kepentingan bandar dan komuniti. Hopefully inform stakeholders of a city or community. Langkah yang kedua adalah untuk mengajak orang ramai ke perjumpaan Dewan Pembandaran. Ini merupakan siri perjumpaan perundingan dengan pemegang kepentingan yang berbeza seperti pemilik perniagaan, sekolah, tenaga pengajar, persatuan kejiranan. Ideanya adalah untuk mendapatkan pendapat mereka tentang situasi pengurusan sisa di bandar atau komuniti. Dan juga memperkenalkan rancangan untuk mendapatkan sistem sisa sifar di kawasan ini. Langkah yang ketiga adalah untuk mewujudkan jawatan kuasa pengurusan sisa tempatan. Perkara ini harus dijadikan kumpulan pelbagai sektor kerana ideanya adalah untuk mencipta pemilikan dan menggalakkan komitmen daripada pemegang kepentingan yang berbeza. Dengan menjadikan pendapat mereka didengari dalam rancangan pengurusan sisa dan sisa untuk bandar. Langkah yang keempat ialah mencipta ordinan atau undang-undang setempat. Dalam kes tertentu, terutamanya di kampung atau komuniti kecil, mereka tidak mempunyai garis panduan untuk pengumpulan sisa.
or atau recycling, kitar semula composting, atau etc. pengkomposan And dan by lain-lain. putting this in Dengan writing, meletakkannya you dalam can have penulisan, kita certain boleh provisions mempunyai on how to peruntukan tertentu dalam merancang design program a pengurusan yang waste betul. management program properly. And of course, these are encapsulated in a medium solid waste management plan. In the Philippines, Di Filipina, kerajaan local tempatan governments are dikehendaki actually melakukan perkara required to ini do untuk this setiap every 10 10 tahun. years. But Tetapi, it depends on your ini bergantung city or kepada community. komuniti anda In some dan cases, sesetengah maybe kes 3 or setiap 5 3 years ke would be, 5 tahun I sudah guess, enough mencukupi for untuk a start. bermula. Number 5, Kelima adalah is untuk to merumuskan formulate sistem dan jadual systems and pengumpulan. collection schedule. So people are Jawatan especially from kuasa the pengurusan sisa waste digalakkan untuk management memberi committee idea are berdasarkan penilaian terhadap encouraged to sisa. put down their ideas and inform how they can design a collection schedule. So for example, Contohnya, kami menemui based on the 80% daripada waste sisa assessment, we adalah found out organik. that Jadi ia perlu 80% of menggabungkan our lebih waste banyak kemudahan are pengkomposan organic. di So kawasan we kejiranan have to untuk menangani design or pecahan incorporate besar more sisa composting domestik. facilities in our neighborhood. So to address that huge fraction of domestic waste. Number 6 is to Keenam establish adalah a untuk materials mewujudkan recovery kemudahan facility or pemilihan bahan MRF. atau In MRF. other places, Ia they juga call dipanggil this pusat sumber atau pusat kitar resource semula. center or resource recycling center. And this infrastructure Infrastruktur ini adalah nadi kepada sometimes it's sistem called sisa the sifar heart of dalam the komuniti, zero waste system in a neighborhood or community because it's something kerana that we ia see merupakan visually sesuatu yang and anda lihat secara in a way visual. can also Ia serve juga as a knowledge berfungsi hub for sebagai pusat people to pengetahuan bagi know orang more ramai about untuk this mengetahui lebih system. lanjut mengenai sistem And ini. MRF, MRF bukan they don't sekadar just gudang contain untuk menyediakan tempat penyimpanan sheds untuk that bahan kitar semula. provide some storage Ia juga space menyediakan for tempat untuk recycling pengkomposan dalam sesetengah recyclable contoh materials. daripada They also Filipina. provide Mereka space for mencipta kebub composting. supaya So you ia see kelihatan seperti in taman dan, some of the examples dan in the bukannya Philippines, gudang, there are some kawasan gardens. penyimpanan. So it looks like a park rather than a a shed where you put your recyclables. Number 7, this Ketujuh is the adalah maklumat dan information kempen education pendidikan. campaign. So Mother Earth Foundation Mother Earth encourages, Foundation doing menggalakkan door-to-door, kempen pintu ke pintu campaigns. untuk membantu orang ramai memahami Based cara on their sistem baharu experience, ini they see dan that menggalakkan penyertaan doing yang door-to-door, lebih baik daripada isi rumah. while it might take a lot of time, but it will help people understand how this new system works and hopefully encourage better participation from households. And I put an infinity Tanda sign infinity here, so di that sini means it's bermaksud something that should be done ini merupakan continuously sesuatu yang and harus dilakukan people secara can be, of berterusan course, supaya orang reminded ramai sentiasa dapat from time to diingatkan time dari semasa ke especially those semasa, who still have terutamanya mereka yang problems menghadapi in masalah untuk sorting mengasingkan their sisa mereka. Number 8 is Kelapan doing a adalah test untuk run. menjalankan So ujian percubaan selama it's mungkin advised that we do test runs for maybe 3 3 to 6 ke 6 months bulan dan mencari and jalan look untuk for ways cuba on how to troubleshoot dan or try menyelesaikan to program dan akhirnya fix meletakkan kajian semula the rancangan program pengurusan and sisa dan eventually jadual put pengumpulan those yang dirancang changes sebelum or ini. revisions in the waste management plan or the collection schedule that was devised or designed earlier. After a city or Setelah community bandar is dan already komuniti confident, menjadi then lebih they yakin, can kemudian mereka boleh do a full melaksanakannya implementation, secara menyeluruh. maybe Dari satu from jalan atau lorong one semasa street or one ujian alley percubaan, to the dry run. mereka They boleh can berkembang expand to a ke larger seluruh part of the bandar atau komuniti. and do it in a whole city or community. Number 10, Kesepuluh it's adalah integral to penting this untuk program program to ini do memantau dan monitoring and melapor. reporting. Dalam In some sesetengah kes, cases, pelaksana implementers dinasihatkan are untuk advised menyertai to jadual pengumpulan join supaya mereka collection boleh mengesan schedules sama so ada they can track isi rumah benar-benar whether menghasilkan sisa atau melihat households are MRF indeed untuk sorting or look memastikan at sekiranya the sisa diuruskan composting dengan or betul. facilities if discards are being managed properly.
Akhir sekali, kami melakukan penguatkuasaan dan terdapat juga tanda infinity di sini. Idenya adalah untuk melihat cara untuk menggalakkan pematuhan, sama ada mengenakan hukuman atau denda jika orang ramai tidak menghasilkan sisa. Atau anda juga boleh menyediakan insentif untuk orang yang sanggup berusaha lebih dengan melakukan pengkomposan atau menubuhkan taman bandar. In a way, doing the extra mile in terms of their composting or maybe setting up urban gardens. And so for that, thanks everyone for Terima kasih listening. semua kerana mendengar. Sekiranya anda mempunyai soalan, kita akan mengadakan sesi perbincangan sebentar lagi. Atau anda juga boleh melihat bahan bacaan yang telah saya kongsikan sebelum ini. Shared earlier.